Desa 2. Yang pertama, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Yang kedua, pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid. Yang ketiga, pengurusan kerjaya murid. Yang keempat, peningkatan disiplin diri murid. Yang kelima, psikososial dan kesejahteraan mental murid. Now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul bin Jamal 2221387. Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi refleksi setelah saya menemui seorang kaunselor di tempat saya latihan mengajar di sekolah SMK Taman Desa 2. Sebagai seorang kaunselor, dia perlulah menguasai pelbagai teknik serta teori dalam bimbingan dan kaunseling. Antara ciri dan kemahiran kaunseling yang boleh saya kongsikan, yang pertama, sebagai seorang kaunselor mempunyai kemahiran berkomunikasi. Antaranya menggunakan laras bahasa yang mudah terhadap situasi klien tersebut supaya ia memudahkan klien berkongsi masalah. Selain itu juga, sebagai seorang kaunselor membina hubungan dengan klien supaya mendapat kepercayaan. Yang kedua, ciri yang sangat penting iaitu empati, iaitu sebagai seorang kaunselor, dia cuba dengar dan memahami situasi yang dihadapi oleh klien dan cuba meletakkan dirinya pada permasalahan yang dihadapi oleh klien di alam realiti yang sebenar. Yang ketiga, seorang kaunselor berpenampilan menarik dan mesra. Sebagai guru kaunseling yang berkesan, mestilah sikap mesra, menunjukkan keyakinan dan boleh dipercayai oleh para pelajar dan klien. Sifat mesra kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila klien tidak malu dan tidak segan untuk meluahkan permasalahan yang dihadapi. Secara tidak langsung, ia memudahkan kaunselor untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Adli bin Ahmad Fadli, 2221416. Saya guru pelatih di sekolah SMK Bukit Mercu, Kuala Kangsar, Perak. InsyaAllah saya akan membentangkan ciri-ciri guru bimbingan dan kaunseling di sekolah saya, InsyaAllah. Guru bimbingan dan kaunseling SMK Bukit Mercu, Kuala Kangsar, Perak ialah Puan Jamaliah binti Awang Nudin, merupakan guru kaunselor ataupun guru bimbingan dan kaunseling di SMK Bukit Mercu lah. Baik, untuk ciri-ciri kaunselor iaitu Puan Jamaliah binti Awang Nudin, beliau ada 4 ciri-ciri yang patut dicontohi. Yang pertama adalah menghormati. Beliau menghormati kejujuran klien yang datang meminta pertolongan kepadanya dan menjaga privasi klien. Yang kedua adalah introspeksi, keupayaan untuk melihat atau merasakan dari dalam penceritaan dan masalah yang diceritakan oleh klien. Yang ketiga adalah amanah. Beliau boleh dipercayai dan sedar keupayaan bertanggungjawab
ke atas klien sekiranya tidak mampu menangani keperluan klien, sedangkan profesional yang lebih sesuai. Yang keempat, yang terakhir adalah kapasiti penasihat diri lah. Keupayaan mengenertikan keupayaan pribadi untuk mendengar dan menjaga keperluan orang lain terlebih dahulu. Kemahiran guru kaunselor menggunakan teknik REBT. Yang pertama adalah mahir membina hubungan. Yang kedua adalah menggunakan kemahiran menyoal. Seterusnya menggunakan kemahiran mendengar. Menyoal, dia mampu untuk menyoal pada klien dengan keadaan tidak beremosi lah. Seterusnya dia mengutamakan mendengar luahan hati daripada klien tersebut. Untuk refleksi yang boleh kita ambil daripada guru bimbingan dan kaunseling yang berada di sekolah SMK Bukit Mercu, Kuala Kangsar adalah, yang pertama adalah sentiasa menjaga privasi ataupun rahsia klien ataupun pelajar, supaya mana kita ni jujur dengan diri kita dan klien tersebut. Seterusnya adalah kita mestilah menggunakan bahasa ataupun menggunakan tutur bahasa yang sentiasa dihormati oleh klien dan pelajar, bagi memudahkan untuk kita menyelesaikan permasalahan pelajar. Yang seterusnya adalah kita sentiasa berlapang dada untuk menerima segala permasalahan yang akan kita dapati oleh pelajar, dari pelajar ataupun dari klien tersebutlah. Yang seterusnya adalah menjaga hubungan di antara pelajar dan guru, sentiasa memberi keutamaan pelajar ataupun klien berbanding pada diri kita sendirilah. Itu saja untuk refleksi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Firdaus bin Tahari, nombor matrik 2221335. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tempat saya membuat latihan mengajar, di SMK Tun Abdul Razak, Selekoh, Bagan Datuk, Perak. Baik, apa yang saya perhatikan di sekolah ini mempunyai 2 orang kaunselor, sesi pagi seorang dan sesi petang seorang. Di antara ciri-ciri yang saya perhatikan di dalam diri kaunselor ialah mereka ini antaranya kaya dengan ilmu, dan bila mana bercakap, butiran-butiran kata-kata yang dilontarkan mempunyai banyak ilmu yang sangat bermanfaat kepada siapa yang mendengarnya. Di antara yang lain, mereka juga membawa watak yang profesional apabila bergaul bersama rakan-rakan, apabila menyelesaikan masalah, apabila melontarkan cadangan, pandangan dan sebagainya, ada unsur ataupun ada nilai profesional di situ. Dan yang saya perhatikan, mereka juga ialah mempunyai wawasan, mempunyai kita kata watak yang terpuji, berimej, berpribadi mulia, dan malah ianya juga adalah satu tuntutan di dalam agama kita, dan ianya juga membawa kepada meningkatkan imej kita sendiri sebagai seorang guru yang berwibawa. Baik, seterusnya kita lihat dari sudut kemahiran kaunseling yang terselah pada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini. Pertama sekali yang saya dapat lihat ialah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar apabila menyelesaikan sesuatu masalah, apabila ada klien yang datang kepada mereka, mereka mampu untuk mendengar dengan baik. Kerana apa? Kerana ianya adalah asas. Mendengar adalah asas untuk kita mendapatkan pelbagai maklumat ataupun untuk kita menganalisa masalah yang dihadapi oleh klien kita. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina hubungan
ialah satu kemahiran yang sangat penting, kerana apabila kita mampu untuk membina hubungan bermesra dengan klien, klien akan lebih selesa dengan kita. Malah ianya juga mampu untuk menyelesaikan masalah, dan kita mampu untuk mengetahui masalah yang terjadi kepada klien kita. Malah kita juga mewujudkan sikap saling mempercayai, dan ianya juga akan menatijahkan perbincangan tersebut. Klien dan kaunselor, klien merasai satu nilai keselamatan apabila bercakap. Kaunselor mampu untuk mendengar dan mampu untuk merespon dengan baik. Dan seterusnya, kemahiran yang ada di dalam guru bimbingan dan kaunseling di sekolah saya ialah kemahiran menyoal. Apabila mereka melontarkan soalan-soalan yang dilontarkan adalah soalan-soalan yang sangat-sangat bernas, soalan-soalan yang menjurus kepada merungkai permasalahan, soalan-soalan yang menjurus kepada klien berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah secara sendiri, dan di sana mampu untuk menyelami masalah, mampu untuk menyelami bukan sahaja masalah tetapi perasaan klien yang sedang berhadapan dengan sesuatu isu. Refleksi yang saya dapati daripada guru bimbingan dan kaunseling, apa yang saya belajar berkaitan dengan ciri kaunselor yang berkesan. Yang pertama ialah kaunselor ini mestilah berkebolehan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid. Maka bila mana kita mengetahui kelebihan murid, kita akan mampu untuk mengaitkan kelebihan murid tersebut untuk mengurangi kelemahan murid tersebut. Dan bila kita mengetahui kelemahan murid tersebut, kita mampu untuk meminimalkan kelemahan tersebut dengan solusi-solusi yang pelbagai. Yang seterusnya yang saya dapati ialah apabila kita menjadi kaunselor yang berkesan mestilah mempunyai kemahiran berkomunikasi. Apabila bercakap, mestilah bercakap dengan laras bahasa klien. Kita tak boleh nak menggunakan laras bahasa kita yang terlampau tinggi, terlampau berteori, terlampau susah untuk difahami, sebab kita nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Maka laras bahasa yang selaras dengan pemikiran klien adalah sangat penting, supaya klien tidak merasa rendah diri apabila berhadapan dengan kita yang menggunakan laras bahasa yang tinggi. Malah yang terakhir ialah apabila kita menjadi refleksi daripada ciri kaunselor yang berkesan ialah kita mestilah mempunyai jati diri yang tinggi. Apabila kita melontarkan kata-kata, pandangan, tindakan dan sebagainya yang disyorkan oleh kaunselor mestilah berlandaskan panduan agama. Tidak boleh bertuhankan hawa nafsu dan seterusnya menjerumuskan diri murid ke dalam kebinasaan. Maka pentingnya panduan daripada agama. Setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zuhairi Fauzan bin Muhammad Taufik, nombor matrik 221339, akan menerangkan tentang ciri-ciri dan kemahiran yang perlu ada pada seorang guru kaunseling, yang mana saya lihat ketika saya praktikal di SMK Darul Ulum, dan juga refleksi terhadap guru bimbingan kaunseling tersebut. Jadi ciri yang pertama bagi saya, sebab saya tengok guru kaunseling sekolah saya, guru kaunseling perlu ada sikap kejujuran, yang mana bila ada kejujuran dalam diri, bila ada klien menceritakan masalah diorang ataupun menceritakan apa yang telah mereka alami, maka sebagai seorang guru kaunseling, kejujuran perlu ada ialah menyimpan segala rahsia yang ada dan tidak menceritakan kepada guru-guru yang lain ataupun kepada murid-murid yang lain. Itu yang penting sebagai ciri guru kaunseling. Yang kedua, empathy. Empathy juga antara ciri yang paling penting sebagai guru kaunseling, kerana sebagai guru kaunseling kita kena memahami situasi pelajar yang klien kita,
Dan bila kita memahami, kita boleh duduk di dunia pelajar tersebut, kita akan memahami masalah yang tengah dihadapi. Jadi empathy ni antara salah satu ciri yang penting sebagai seorang guru kaunseling. Jadi kemahiran yang perlu ada, kemahiran yang pertama adalah kemahiran mendengar. Jadi kemahiran mendengar, kita boleh mendengar dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh klien tentang masalah-masalahnya, dan bagaimana kita ingin merespon. Kemudian kemahiran membalas daripada masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kita sebagai kaunseling, saya lihat sebagai contoh, guru kaunseling kat sekolah saya, dia apabila pelajar memberi aduan ataupun punya masalah berjumpa dengan beliau, maka beliau dapat memberi respon dengan baik dan dapat memahami pelajar itu bagaimana. Jadi itulah antara kemahiran yang perlu ada sebagai guru kaunseling. Jadi refleksi terhadap guru bimbingan kaunseling di SMK Darul Anum Merlimau. Jadi bagi saya sebagai seorang guru kaunseling, itu bukanlah satu tugas yang mudah, kerana sebagai guru kaunseling kita perlu memahami ataupun mendalami situasi yang dialami oleh pelajar ataupun klien yang telah datang. Jadi jika ingin menjadi seorang guru kaunseling yang dihormati dan disegani, maka ciri-ciri dan kemahiran yang perlu ada pada diri guru kaunseling tersebut adalah ciri yang positif. Antaranya adalah kejujuran ataupun empati terhadap klien. And bagi saya, untuk menjadi guru kaunseling yang hebat, perlukan juga ialah memahami perasaan klien tersebut, ataupun kita perlu mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Jadi bila seorang guru kaunseling menguasai ciri-ciri dan kemahiran yang perlu ada pada dirinya, maka di situlah yang akan mendorong kepada kejayaan guru tersebut dan akan membuatkan insya-Allah setiap masalah yang klien datang, klien akan selesai dengan guru tersebut dan dapat selesaikan masalah klien tersebut dengan baik.